Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini daripada malaysiakini.com. Bertajuk PM berkata harga barang keperluan jauh lebih rendah berbanding dulu. Berita penuh. Harga barangan keperluan seperti ayam, telur dan minyak masak masih rendah dan stabil jika dibandingkan ketika di bawah pentadbiran kerajaan yang terdahulu, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga adalah Menteri Kewangan berkata, masih ada sesetengah pihak yang menyelar kerajaan Madani seolah-olah tidak melakukan apa-apa bagi menangani soal kos sara hidup rakyat. Beliau berkata, jangan lupa pada sekitar 2021-2022 harga ayam adalah RM13 sekilogram. Sekarang jauh lebih rendah, yang ada ialah RM9 per kilogram dan RM9.50 per kilogram. Dia pembangkang ingat kita lupa masa dia jaga mentadbir kerajaan, harga minyak masak 5 kg mencecah RM45 hingga RM50. Sekarang sekitar RM27. Telur ayam sampai tiada telur dalam pasaran. Sekarang alhamdulillah stabil, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM di Putrajaya pada hari ini yang dihadiri oleh lebih 500 penjawat awam. Turut hadir adalah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali dan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Anwar dalam pada itu berkata, kegiatan sindiket penyeludupan yang membabitkan beberapa anggota Jabatan Kastam Diraja Malaysia amat menyedihkan. Lebih-lebih lagi, jabatan itu terletak di bawah Kementerian Kewangan. Orang yang meremehkan isu rasuah lupa bahawa dalam satu jabatan kecil dari pasukan keluarga kastam itu masih boleh sebabkan kerugian hampir 2 bilion ringgit Malaysia kepada negara. Tambahnya, bayangkan kalau ini berlaku dengan ketirisan minyak diesel, minyak masak yang diambil oleh kalangan tertentu. Kalau kita boleh kumpulkan semua, kita boleh selamatkan puluhan bilion ringgit, katanya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada 9 Mac yang lepas telah mendedahkan jumlah ketirisan akibat kegiatan sindiket penyeludupan itu mencecah 2 bilion ringgit Malaysia bagi tempoh 3 tahun lepas. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dilaporkan berkata, setakat ini 34 anggota penguatkuasa dan 27 individu serta pemilik syarikat telah ditahan menerusi Opsamba 2.0 kerana melindungi dan memudahkan aktiviti penyeludupan sindiket itu. Opsamba 2.0 merupakan operasi diketuai oleh SPRM bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Bank Negara Malaysia BNM bagi memerangi aktiviti rasuah pegawai agensi penguasaan yang melindungi aktiviti penyeludupan sejak 2017 hingga kini. Anwar seterusnya menekankan aspek penguatkuasaan bagi membendung ketirisan kerajaan dan menurutnya, sebagai kerajaan bertanggungjawab, semua pihak perlu memikirkan kaedah terbaik dalam memastikan bantuan dan subsidi disalurkan kepada golongan sasar seperti yang dilakukan menerusi penyasaran semula subsidi elektrik. Mengenai sumbangan asas rahmah, Sarah pula beliau berkata, peruntukan meningkat 5 kali ganda, iaitu daripada 130 juta ringgit Malaysia pada 2023 kepada 700 juta ringgit Malaysia pada tahun ini, dengan kadar SARA dinaikkan 1,200 tahun ini berbanding 600 tahun sebelumnya. Malah kumpulan penerima sumbangan berkenaan juga ditambah dan diperluas kepada 700,000 penerima dalam tempoh
dalam kategori miskin tegar dan miskin pada tahun ini berbanding hanya 210,000 merangkumi golongan miskin tegar pada 2023. Berita daripada bernama diterbitkan semula di malaysiakini.com. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saja nak tanya, saya hanya ingin bertanya, di dalam senarai terbaru manusia Muslim paling berpengaruh di dunia, ada tak nama Tok Guru Hadiawang? Ada tak nama Muhyiddin Yassin? Ada tak? Nombor berapa mereka? Itu soalan dia lah. Ramai orang duk kata, duk tuduh, kata Perdana Menteri liberal lah, tak pandai bersuara lah. Tapi ini bukti dia. Tersumbatlah mulut-mulut mereka yang kata macam-macam. Peliknya Datuk Seri Anwar Ibrahim makin dihentam, dia makin hebat. Makin dihentam, nampaknya dia semakin hebat. Jadi bagaimana pula dengan mereka-mereka yang, entahlah, bolehkah kita kata perasan bagus kah? Perasan bagus. Tak bagus mana pun. Kalau bagus, mestilah sudah termasuk di dalam senarai itu. Kalau bagus, janganlah jadi jago kampung je. Jadilah jago dunia, barulah mantap. Perdana Menteri, tahu tak? Kamu tahu tak? Kita tahu tak? Anwar Ibrahim dulunya nombor 22 tahu, 22 seluruh dunia. Oh, hebat tak hebat? 22 dulu. Sekarang nombor berapa? Nombor 11. Woo! Daripada berbilion manusia, daripada bilion manusia di dunia ini yang Muslim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, nombor 11. Sekali lagi, Tok Guru Hadiawang ada tak dalam senarai itu? Saya pun tak pasti, saya tak tengok. Tapi Anwar Ibrahim nombor 11 Muslim paling berpengaruh di dunia. Tapi kenapa ya? Kenapa dia boleh jadi Muslim nombor 11 paling berpengaruh di dunia? Ini memang hebat. Betul-betul hebat. Ini barulah Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim menduduki tangga ke-11, naik daripada nombor 22 untuk kategori pemimpin dan ahli politik Muslim paling berpengaruh di dunia. Rekod Perdana Menteri itu terkandung di dalam senarai The Muslim 500. The Muslim 500, the world 500 most influential Muslim 2024. Pada 2022, Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di kedudukan 22 dalam kategori yang sama. Jadi individu yang dipilih itu sebenarnya ya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah berdasarkan kepada bidang, berbagai bidang termasuk budaya, pemikiran, keuangan dan politik, serta melakukan perubahan yang memberi impak kepada dunia Islam atau penganutnya. Muhyiddin tak sampai begitu. Hadiawang pun tak sampai. Mahathir jauh sekali. Bau-bau pun tak ada Mahathir. Malaysia di bawah Perdana Menteri ke-10 menyaksikan beberapa pencapaian yang telah diiktiraf oleh dunia. Antara yang capaian Perdana Menteri kita yang hebat sangat ni adalah kedudukan dalam Indeks Persepsi Rasuah atau CPI 2023 naik sebanyak 4 tangga, iaitu daripada 61 ke 57 daripada 180 negara yang telah dinilai. Woi, ini hebat nih. Hebat. Belum pernah ada Perdana Menteri yang begini hebat tahu.
Peningkatan skor itu susulan daripada siasatan, tangkapan serta sabitan kepada kes-kes yang berprofil tinggi SPRM sepanjang tempoh 2 tahun yang lalu. Dalam masa yang sama, Malaysia turut disenaraikan di dalam kedudukan kelima, nombor 5 ya, daripada 10 negara paling gembira di dunia. Woi, paling gembira di dunia. Memang ramai orang yang meroyan lepas ni. Ada macam-macam lah kata itu ini. Sebelum kata cermin diri dulu. Inilah Perdana Menteri kita. Maukan perpaduan. Ini yang kita mau. Inilah yang terbaik. Ini barulah Perdana Menteri. Bukan sahaja dirinya sendiri yang meningkat, negara turut meningkat. Ini barulah Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin, apa dia buat waktu jadi Perdana Menteri? Ada sesiapa boleh jawab tak? Muhyiddin Yassin waktu dia jadi Perdana Menteri, apa yang dia buat? Laporan tahun keempat Projek Minda Global, Mental State of World itu, of the world, berdasarkan 47 aspek kesihatan mental dalam 6 kategori, iaitu emosi, pandangan diri sosial, pemacu dan motivasi, sambungan minda-minda, kognisi, kebolehsesuaian serta daya tahan. Rata-rata mengagumi pencapaian Perdana Menteri kita dari tangga ke-11. Di tangga ke-11, Muslim yang berpengaruh. Dalam masa yang sama, rakyat mengalu-alukan beliau untuk terus memimpin negara Malaysia. Terbaik PM Anwar, diktiraf dunia, hebat PM10 kita. Semoga berjaya mendapat tempat pertama di dunia pula lepas ni. Amin, kata salah seorang yang bagi komen. Kemudian ada juga orang boleh bagi komen pula, moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesihatan berpanjangan dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Ada lagi kata, kita rakyat Malaysia, apabila berdoa, jangan lupa sisipkan doa. Kemajuan ekonomi kita tercapai dan terpelihara, dan menguatkan lagi usaha PM10. Demikian antara komen daripada warga maya. Saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia, tak kiralah apa agama, mari kita sama-sama dalam doa kita selepas ibadah, apa sajalah agama kita, sisipkanlah doa untuk pemimpin-pemimpin negara kita. Terutamanya kita doakan ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Semoga pemerintahan Baginda Sultan Ibrahim yang menjadi agung kita sekarang dirahmati oleh Tuhan. Dan kita berdoa semoga pemerintahan Baginda akan berkekalan lama, dan kemakmuran negara akan terus menerus berkembang maju. Kita doakan juga pemimpin-pemimpin yang lain, Perdana Menteri, semua exco dalam kerajaan, YB, MP dalam kerajaan, pembangkang juga. Doakan semuanya. Semoga negara Malaysia akan terus dirahmati oleh Tuhan Yang Esa. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.